antara nikmat-nikmat dari Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkan rezekinya, ya Allah. Kerana dia memudahkan aku, ya Allah. Baru sakit kepala saja, ya Allah, Allah sudah mudahkan. Bila telefon saja, awak Farita hari ni. Dengan pertolongan Allah, dia memilih untuk datang rumah Umi. Kalau itulah sikap yang kita ada. Bila-bila saja diperlukan, saya membantunya kerana Allah. Bukan sekadar duit semata-mata, tapi dapat berjumpa, dapat bersembang, dapat berkongsi masalah, dapat berkongsi cerita, dapat redam yang ada di jiwanya. Kerana adiknya baru saja berangkat berjumpa Allah dalam keadaan syahid. Ini kekuatan-kekuatan. Sebab itu kita kata sekali lagi, dalam setiap gerak kita harus diangkat bahawa saya bergerak dengan Allah atas nama Allah untuk cari redha Allah, cari rezeki Allah dan akhirnya untuk diterima Allah. Semua yang saya buat ini sebagai satu ibadah. Ini kekuatan. Ini antara ciri-ciri Rabbaniyah. Saya tak kira berapa banyaknya. Selalunya berapa kap itu dihira begitu. Tapi hari ini Allah mudahkan, Allah murahkan, Allah lembutkan hatinya. Tak payah kira lah Umi berapa kap-kapnya. Saya nak kira purata saja. Ini kekuatan. Bukan mudah nak bagi orang lembut hati dengan kita. Bukan mudah untuk Allah nak gerak hatinya untuk diskaun kita yang sangat hebat gitu. Mudah-mudahan Allah akan terus memberikan kelembutan hati itu kepadanya dan membantu orang dalam setiap saat diperlukan. Ini paling penting. Maka mari kita sama-sama melihat ke dalam diri. Apa hijrah yang akan kita lakukan? Ini satu proses hijrah yang Umi nampak depan mata. Depan mata. Bukan nak puji, bukan nak keji, bukan nak bangga-bangga. Tapi kalau boleh kita nak bangun orang-orang yang jiwanya begitu. Okay, kalau selalu kira mesti dahlah bagi harga-harga murah. Satu mangkuk sangat murah dengan Umi. Tapi bagi diskaun lagi. Siapa punya kuasa? Siapa punya kuasa kalau bukan mahunya Allah? Sebab dia bergerak dari rumah kerana Allah, mencari bukan mencari rezeki sekadar rezeki, tapi mencari redha Allah. Ya Allah, ini nikmat terbesar ditemukan hari Jumaat lagi, ya Allah. Dapat memberi hadiah kepada hamba Allah yang lain pada hari yang sangat mulia. Umi terus menung bila melihat, ya Allah, inilah hijrah yang kita nak angkat. Memberi dan memberi hanya kerana Allah. Memberi kerana tidak takut rugi. Memberi bukan kerana kita mencari semata-mata rezeki yang namanya material. Dapat berjumpa itu rezeki, dapat bersembang itu rezeki. Ya Allah, ini sebahagian daripada hadiah pagi tadi. Maka apa yang kita nak kongsi hari ini? Kita kata kalau Ummah Rabbaniyah itu apa? Tadi contoh hidup. Sebab itu kekuatan yang nak kita angkat. Kita harus membaca sejarah. Kita harus membaca kisah-kisah sahabat. Harus membaca kisah-kisah Rasulullah. Kerana dengan membaca kisah-kisah sahabat saja, kita dapat melihat bagaimana akhlak, bagaimana adab, bagaimana kekuatan yang ditampilkan oleh Rasulullah untuk memuju, untuk mengajak, untuk mempengaruhi, untuk menambah, untuk memanjangkan jalur-jalur agama sebagai dakwah. Kerana tanpa kekuatan dari dalam, tanpa kekuatan kasih sayang, tanpa kekuatan istiqamah, tanpa kekuatan benar-benar kerana Allah, tanpa merasa aku sedang berjuang atas jalan-jalannya Allah, aku sedang memberi kerana Allah, kita tidak mampu mengajak orang untuk berubah. Oleh itu sekali lagi, maka proses yang nak diangkat, belajar untuk memilih apa yang aku nak ubah dalam diri aku. Apa yang aku nak ubah dalam diri aku. Kalau pagi tadi saya kata, Umi kata sekali lagi, sekadar kalau dia menonton bersama, Umi ucapkan terima kasih banyak. Umi kongsikan juga rasa bahagia ini. Kerana tidak, kekuatan-kekuatan yang diberi oleh Allah, kita tak nampak, kecuali kita niatkan. Ya Allah, Tuhanku, bagikan apa yang aku buat ini berkah kerana-Mu, ya Allah. Ini kekuatan perubahan. Tidak sekadar melihat untung, tidak sekadar melihat harta materialnya, tidak sekadar melihat jumlah wangnya. Okey, tidak sekadar melihat jumlah duitnya, tetapi melihat di sebalik duit itu ada lagi hikmah-hikmah terbaik. Sebab itu kita kata sekali lagi, bangun kekuatan. Kekuatan pertama, istiqamah untuk jadi baik. Untuk jadi baik. Okey, untuk jadi baik maknanya apa? Siapa mengaku dia baik, takut nak angkat tangan. Saya tak tahu baik ke tidak. Kebanyakan jawapannya begitu.
Kalau boleh dari hari ini, dari hari ini pula, dari semalam. Sebab semalam tahun barunya, ini adalah kita sudah memasuki tahun baru. Tolong rasakan, tolong fikirkan, tolong tunjukkan bahawa saya berlatih diri saya untuk jadi baik. Untuk jadi baik kerana Allah, untuk jadi baik bersama dengan Allah, untuk jadi baik, untuk bangun keyakinan sungguh-sungguh. Allah dekat. Allah sangat sayang dengan kita. Maka tidak ada cara lain yang harus kita suburkan dalam diri kita selain daripada karakter, selain daripada watak, selain daripada akhlak-akhlak mencintai. Ya Allah. Kita mahu mencintai atau mahu dicintai? Cuba pilih sikit. Okey? Mana lebih baik? Mahu mengharap dicintai atau mengharap untuk mencintai? Maka kekuatan yang kita nak angkat, kalau boleh, ramai orang ingin dicintai. Anak kita kecewa sebab kita tak beri kasih sayang yang banyak. Isteri kecewa kerana merasa tidak dicintai. Majikan sedih, susah hati, marah-marah kerana dia merasa tidak dicintai. Ya Allah, siapa yang ingin dicintai pasti akan kecewa kalau cinta dicintai itu kerana daripada manusia. Maka untuk meraih rasa cinta ini, sebab Rasulullah berjaya menjadi pendorong, pembawa, penggubal, pelopor utama mengembangkan dakwah. Tidak guna kitab besar-besar, tidak guna hadis panjang-panjang, tidak guna ayat Quran lebar-lebar. Dia menggunakan akhlaknya, menggunakan adabnya yang tertampung dalam ilmu, tertampung dalam iman, tertampung dalam keyakinan. Sebab itu sekali lagi keyakinan akan melonjak kita merasa bahawa Islam ini sangat indah. Kita akan merasa bahawa ayat-ayat Allah ini sangatlah indahnya. Kita akan merasa pesanan-pesanan Rasulullah itu sangat mahal. Sehingga kita tidak cukup-cukup untuk membaca hadis-hadis yang ditulis oleh para perawi yang sangat hebat. Kalau kita katakan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari saja. Allah, ya Allah, lemahnya kita, ya. Mari kita semak berapa hadis yang kita tahu, berapa hadis yang kita ingat, berapa hadis yang kita pakai. Tahu tak tahu, pakai tak tahu, sebut tak tahu. Ini yang kita bimbang sekali. Maka sekali lagi akhirnya kita sulit untuk jatuh cinta dengan Rasulullah. Sangat ramai anak muda hari ini tidak kenal sangat pun. Tahu nama, tahu Aminah, tahu Abdullah, tahu Abu Talib, tahu Abu Muttalib. Selesai. Ini yang kita paling takut. Tapi tidak pernah diasuh dengan karakter, dengan sasiah, dengan akhlak Rasulullah. Okay, ini yang kita katakan mak ayah yang cuai, masyarakat yang cuai, guru-guru yang cuai, pendidik-pendidik yang cuai kerana sangat fokus dengan untuk membimbing apa kita kata ilmunya tanpa mengambil berat soal akhlaknya. Sebab itu Syadmi menyarankan kepada semua yang bernama institusi pendidikan, jangan sekadar melihat apa yang dimarkahkan, tetapi melihatlah apa sasiah yang ditampilkan. Kerana kekuatan ijazah sekeping kertas ini yang kita rebut betapa puluh-puluh tahun ini belum tentu menjamin pekerjaan untuk kita jika sasiah kita, jika akhlak kita tidak tertampil dengan keputusan cemerlang tadi. Apa yang sedang terjadi hari ini, kita melahirkan ramai peramai cendikawan-cendikawan, ramai orang-orang yang berijazah, ramai orang-orang yang berpendidikan dengan CJ dan juga ijazah-ijazah tertinggi, tetapi mereka sekadar berilmu tapi tidak berakhlak, ataupun rendah akhlaknya, ataupun mengambil akhlak orang lain sebagai amalan dalam kehidupannya. Ini paling sulit. Sebab itu kita katakan budaya material ini hampir-hampir meragut semua akhlak-akhlak yang murni demi mencapai matlamat, mendapat tujuan-tujuan ataupun kita kata hadiah-hadiah yang namanya material, yang namanya berbentuk
apa kita kata harta benda yang namanya berbentuk pangkat dan jawatan, yang namanya berbentuk kuasa dan kekuatan. Kita sekali lagi mari kita melihat, kalau kita kata ummah rabbaniyah, kita adalah orang yang paling banyak menyebar cinta. Pertama, tolong cintai diri kamu kerana Allah sangat mencintai kita. Allah sangat mencintai. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diulang daripada 114 surah, 131 surah saja yang tak ada. Lain semua diulang. Gunakanlah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam segala gerak kamu. Nak makan, nak minum, nak berjalan, nak bergerak, nak pakai baju, nak apa saja. Nak menulis, nak membaca, nak buat kerja, nak apa lagi. Nak ke ladang, nak ke sawah. Ya Allah. Nak ke pejabat, nak buka file. Bawa nama Allah. Sebut nama Allah. Nak start kereta je, nak buka pintu kereta je, nak buka pintu rumah saja. Nak buka periuk, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita ingat? Nak makan. Itu pun ada yang ingat, ada yang tak ingat. Boleh nampak? Ini menunjukkan apa? Cinta kita tidak ikut dalam gerak kita. Sebab itu perubahan yang diharapkan. Okey? Perubahan yang diharapkan adalah apa? Hamba Allah yang benar-benar istiqamah. Yang benar-benar istiqamah menyampaikan, menunaikan semua perintah Allah. Okay? Perintah Allah dan juga nasihat Rasulullah. Okay? Istiqamah. Istiqamah artinya apa? Buat sehabis daya. Buat sehabis nyawa. Buat sehabis apa lagi? Usia. Artinya istiqamah tidak pernah kenal noktah berhenti, tidak pernah kenal noktah jemu, tidak jumpa noktah kecewa ataupun noktah bosan.